Trump membalikkan keadaan selepas Putin cuba tampil sebagai penjamin Iran dalam perjanjian nuklear bernilai berbilion dan menukar langkah Moskow itu menjadi bukti jelas kelemahan Teheran. Pada hari Jumaat 5 Jun 2026, krisis ini menjadi semakin berat kerana Rusia cuba menjual perlindungan, Iran cuba membeli masa dan Washington terus memberi tekanan terbuka terhadap perkara yang benar-benar penting. Rejim Iran tidak boleh menyembunyikan uranium, mengelak daripada pemeriksaan dan masih berpura-pura menjadi mangsa di hadapan dunia. Perjanjian bernilai 25 bilion dolar antara Iran dan Rusia untuk loji nuklear baharu tidak dibiarkan begitu sahaja. Ia muncul di tengah-tengah krisis, di mana Agensi Tenaga Atom Antarabangsa terus menuntut penjelasan mengenai bahan yang diperkaya, sementara Trump menuntut pilihan mudah daripada Teheran. Apa yang cuba disembunyikan oleh Putin? Kenapa Iran bergegas ke Moskow? Bagaimana Trump membalikkan tekanan ini ke atas mereka? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Pergerakan ini bermula apabila Iran dan Rusia memperkukuhkan kerjasama nuklear melalui Rosatom, syarikat milik kerajaan Rusia dalam sektor tersebut, dalam projek yang diumumkan untuk membina 4 loji nuklear di wilayah Iran. Versi rasmi menyebut tentang tenaga bagi kegunaan awam, penjanaan elektrik dan keperluan dalaman Iran. Namun, situasi politik semasa mengubah segalanya. Teheran tidak sedang berunding sebagai sebuah negara yang tenang. Rezim itu dikelilingi oleh tekanan antara bangsa, peperangan serantau, sekatan, kecurigaan terhadap simpanan uranium, dan tuntutan Amerika untuk menyerahkan bahan sensitif. Disinilah pakatan nuklear itu berhenti kelihatan seperti hanya projek tenaga dan mula kedengaran seperti percubaan Putin untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada sekutu yang terdesak. Trump tidak memberi respon seperti orang yang sudah menyerah. Rumah Putih mengekalkan pusat krisis di tempat yang sama. Program nuklear Iran perlu dibongkar, disemak dan dikawal. Iran cuba mengatakan bahawa mereka mahukan tenaga. Putin Kuba mengatakan bahawa beliau percaya kepada Teheran. Tetapi soalan yang berat adalah mudah. Jika semuanya aman, mengapa agensi tenaga atom antarabangsa masih menuntut akses, lokasi dan penjelasan mengenai bahan yang diperkaya? Moskow turut terlibat dalam isu ini. Kerana mereka tahu bahawa Iran yang terasing mungkin terpaksa mengalah lebih awal. Putin cuba mengekalkan pengaruh di Timur Tengah, melindungi kontrak bernilai berbilion, memastikan Rusia kekal relevan dan menggunakan kebuntuan nuklear sebagai alat tawar-menawar geopolitik untuk menekan Washington. Namun, dengan berbuat demikian, beliau juga menanggung sebahagian daripada kosnya. Jika Iran menyembunyikan bahan, bayang-bayang akan jatuh ke atas Moskow. Jika Iran berundur, Putin akan kalah. Jika Iran menerima pengawasan, Putin, Trump menang di titik tengah. Trump mengekalkan pintu rundingan terbuka kerana ini memaksa musuh untuk memberi penjelasan. Itulah perbezaan antara teater politik dan kawalan papan permainan. Amaran daripada jabatan negara kepada rakyat Amerika di luar negara, terutamanya di Timur Tengah, menuatkan lagi bahawa Washington tidak menganggap krisis ini sebagai omongan kosong. Kerajaan Amerika menasihatkan supaya berhati-hati, memberi perhatian kepada amaran daripada kedutaan dan konsulat serta berwaspada terhadap ancaman yang mungkin berlaku terhadap kepentingan yang berkaitan dengan Amerika Syarikat. Ini tidak sesuai dengan seorang presiden yang menyerah. Ia sesuai dengan Rumah Putih yang tahu bahawa sebarang tindakan dari Iran, milisia yang bersekutu atau kumpulan yang bersimpati dengan rejim boleh mencetuskan satu lagi peningkatan ketegangan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa juga telah meletakkan tekanan langsung ke atas Teheran. Badan itu sekali lagi menyuarakan kebimbangan mengenai kekurangan akses ke lokasi-lokasi yang terjejas dan kehilangan kawalan terhadap maklumat berkaitan stok uranium yang diperkaya rendah dan tinggi. Perkara yang paling sensitif melibatkan uranium yang diperkaya sehingga 60%, tahap yang hampir dengan laluan teknikal untuk kegunaan ketenteraan jika diteruskan. Percubaan untuk menghalang Donald Trump di Washington juga telah memasuki krisis. Dewan Perwakilan telah meluluskan satu resolusi untuk mengehadkan tindakan ketenteraan baru terhadap Iran dengan 215 undi berbanding 208. 4 ahli Republikan telah bergabung dengan Demokrat. Pihak kiri menyebutnya sebagai langkah untuk menghalang peperangan. Tetapi tafsiran strategiknya adalah berbeza.
Apabila Kongres Kuba mengikat presiden di tengah-tengah rundingan, isyarat yang sampai ke Teheran adalah berbahaya. Tunggu, bertahan, dan harap Washington sendiri akan berpecah. Marco Rubio telah memberi amaran tentang perkara ini apabila beliau berkata bahawa orang Iran mungkin berfikir bahawa tangan kerajaan akan terikat. Itulah sebabnya Trump perlu mengekalkan kuasa, tekanan dan ruang untuk bertindak. Putin cuba melakukan di Iran perkara yang sama yang Rusia telah lakukan di kawasan lain, menggunakan tenaga nuklear awam sebagai alat pengaruh. Moskow juga telah membuat kemajuan dalam proyek nuklear di Uzbekistan dengan teknologi Rusia, pembiayaan Rusia, dan retorik kerjasama strategik. Perbezaannya ialah, dalam kes Iran, terdapat satu lapisan yang berbahaya. Rejim itu sudah pun berada di bawah syak wasangka, sudah menghadapi tekanan daripada agensi tenaga atom antarabangsa, dan sudah menggunakan krisis rantau sebagai perisai politik. Sebab itu, pakatan dengan Putin tidak membersihkan Iran. Ia hanya menunjukkan siapa yang sanggup melindunginya. Sejarah perjanjian nuklear 2015 membantu memahami mengapa Trump bertindak sedemikian. Diplomasi lama berjanji untuk mengawal rejim Iran dengan konsesi, tempoh yang panjang, dan kepercayaan kepada komitmen yang rapuh. Trump memutuskan logik ini kerana beliau melihat Teheran menggunakan rundingan untuk membeli masa, mengurangkan tekanan, dan mengekalkan ruang untuk terus maju. Sekarang perbincangan yang sama kembali dengan wajah yang berbeza. Kali ini, bukannya Obama dan Eropah menawarkan kelegaan, muncul pula Putin yang menawarkan perlindungan. Kaedahnya berubah, tetapi risikonya tetap sama. Membiarkan Iran menukar perbualan diplomatik menjadi pelindungan untuk program nuklearnya. Israel juga terlibat dalam perkiraan ini kerana mereka merasai ancaman Iran dari dekat. Kerajaan Israel meletakkan pemusnahan keupayaan nuklear Iran sebagai salah satu matlamat utama dalam kempen ketenteraan mereka. Ini menunjukkan bahawa krisis ini bukanlah satu pertikaian abstrak antara para diplomat. Ia adalah satu pertikaian mengenai kelangsungan hidup, pengaruh serantau dan kuasa menakut-nakutkan. Iran membiayai, memberi inspirasi dan melindungi kumpulan sekutu yang bertindak di pelbagai medan di Timur Tengah. Apabila rejim yang sama cuba memperluaskan kerjasama nuklear dengan Moskow, persoalannya bukan lagi teknikal tetapi menjadi politik. Siapa yang akan untung jika Teheran menjadi lebih kuat? Perbandingan dengan negara-negara lain membantu menjelaskan keadaan. Apabila sebuah negara sekutu mencari teknologi nuklear awam di bawah peraturan yang jelas, pemeriksaan dan penjajaran yang telus, risikonya dapat dikawal. Apabila Iran melakukannya di tengah-tengah peperangan, sekatan, kekurangan akses penuh oleh agensi nuklear, dan hubungan rapat dengan Putin, keadaannya berubah. Bukan logi itu sendiri yang menakutkan, ia adalah rejim di belakangnya, masa yang dipilih, penaung yang terlibat, dan rekod penyembunyian sebelum ini. Trump mengubah keadaan kerana beliau menolak kerangka pihak kiri. Perjanjian Rusia-Iran membuktikan bahawa Teheran memerlukan Moskow untuk cuba bernafas. Ia membuktikan bahawa Putin mahu menyelamatkan pengaruhnya. Ini membuktikan bahawa tekanan dari Amerika Syarikat telah mengubah struktur rejim itu. Jika Iran berada dalam keadaan selesa, mereka tidak perlu tergesa-gesa untuk membuat pakatan nuklear yang besar. Jutawan di tengah-tengah krisis. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.